PSU Ketua Jabatan diarah ke muka laporan bulanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mahu Angkatan Tentera Malaysia diperkasa. Beberapa transformasi perlu dilaksana selain menjadikan pengukuhan pasukan sebagai agenda nasional. Aspirasi ke arah pembentukan sebuah Angkatan Tentera Malaysia masa hadapan yang kredibel dan berkeupayaan tinggi wajar dijadikan sebagai satu agenda nasional. Agar ianya sejajar dengan matlamat negara untuk membentuk sebuah angkatan masa hadapan yang berkeupayaan untuk melindungi kedaulatan negara dan pada masa yang sama dapat menangani cabaran geopolitik dunia yang begitu kompleks. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah berkenan berangkat ke istiadat perbarisan menjunjung kasih di Kem Perdana Sungai Besi. Istiadat diadakan sempena tamat pemerintahan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 30 Januari ini. Berangkat sama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Keberangkatan tiba baginda dimulakan dengan hormat diraja dan lagu Negaraku. 21 das tembakan meriam dilepaskan Regimen Artileri Diraja. Ia disusuli formasi terbang lintas hormat pesawat ATM. Yang di-Pertuan Agong kemudian memeriksa perbarisan kawalan kehormat. Al-Sultan Abdullah memegang tampuk kepimpinan negara selama 5 tahun bermula hujung Januari 2019 selepas menggantikan Sultan Muhammad kelima. 3 sekolah di Johor Bahru ditutup bermula hari ini akibat banjir. Esko Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Nurlizah Noh berkata ia melibatkan Sekolah Kebangsaan SK Kampung Maju Jaya, SK Bukit Mutiara dan SK Sungai Tiram. Namun setakat ini tiada calon sijil pelajaran Malaysia SPM terkandas akibat banjir. Manakala peperiksaan penggal kedua bagi tahap 1 dan 2 sekolah agama Kerajaan Johor ditangguhkan bagi sekolah terjejas banjir atau yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Esko Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata peperiksaan yang bermula 3 Januari lepas itu dijadual berlangsung hingga 18 Januari ini. Tarikh baru peperiksaan itu akan ditetapkan nanti. Sementara itu, angka penduduk terjejas seluruh Johor meningkat kepada 7,959 orang daripada 2,203 keluarga setakat 12 hari tadi. Ia melibatkan 52 PPS di 6 negeri. Daerah Kota Tinggi kekal paling terjejas dengan 3,796 penduduk daripada 1,016 keluarga berlindung di 24 PPS. Diikuti Johor Bahru dengan 1,841 penduduk daripada 506 keluarga ditempatkan di 10 PPS. Keluang 1,635 penduduk daripada 501 keluarga di 14 PPS. Kulai 86 penduduk daripada 23 keluarga di 1 PPS. Manakala Pontian 17 orang daripada 4 keluarga di 1 PPS dan Segamat 20 orang daripada 5 keluarga di 1 PPS. 2 jalan di Kota Tinggi dan 1 di Johor Bahru ditutup untuk semua jenis kenderaan. Baik, seterusnya untuk perkembangan banjir di Johor, kita akan bersama wartawan Nur Azizah Rahman di Kota Tinggi. Silakan. Baik, terima kasih Fahatul di studio. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan banjir di Johor, saya kini berada di Kota Tinggi yang mana keadaan cuaca di Kota Tinggi pada sebelah pagi tadi cerah, namun ketika ini keadaan cuaca telah pun hujan renyai-renyai dengan beberapa kawasan masih lagi digenangi air. Dan apa kata kita terus saja bersama dengan penguasa bomba Rashidi Muhammad Yunus iaitu Ketua Zon Bom 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor mengenai aset-aset dan juga bantuan serta pemantauan yang dilakukan oleh JPPM di Kota Tinggi. Assalamualaikum Tuan, selamat bersama kita. Jadi pertama sekali Tuan, boleh Tuan nyatakan pemantauan banjir di Kota Tinggi pada ketika ini? Okey, terima kasih. Untuk makluman keadaan banjir di Kota Tinggi pada masa kini terkawal di mana di peringkat Jawatankuasa Pengurusan Daerah yang diketuai oleh Pegawai Daerah Kota Tinggi, kita telah merancang awal
di mana kita telah menyusun strategi dan taktikal untuk membuat operasi penyelamatan dengan kerjasama daripada semua agensi, di mana gerak kerja operasi menyelamat diselaraskan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah dan alhamdulillah seperti yang dirancang semuanya berjalan lancar. Jadi bagaimana pula dengan penugasan dan juga aset yang disediakan oleh JPPM untuk penyelamatan dan juga bantuan kepada masyarakat di Kota Tinggi ni, Tuan? Okey, untuk makluman aset yang kita gunakan, kita gabung pada semua agensi penyelamat seperti bomba, polis, tentera, pertahanan awam dan lain-lain agensi, di mana kekuatan aset pada masa kini mencukupi dengan keanggotaan lebih kurang 80 orang yang akan bertugas dan bersiap sedia untuk operasi penyelamatan pada bila-bila masa. Dalam satu-satu penugasan tu berapa ramai anggota yang ditugaskan, Tuan? Okey. Dalam satu-satu masa penugasan sebenarnya kita bergantung daripada atur gerak yang telah disusun di peringkat daerah. So penyerasan pada kali ini berjalan lancar. So semua agensi kita diatur gerak melalui satu kawalan yang cukup baiklah. Jadi agaknya juga apa cabaran yang dihadapi oleh JPPM pada ketika ini, Tuan, ya? Okey, cabaran pasukan penyelamat pada kali ini adalah kita beroperasi pada waktu malam. Di mana kita sedia maklum beroperasi pada waktu malam, penglihatan kita ada terhad. So maka saya menasihatkan pada semua penduduk khususnya di Kota Tinggi sentiasa mengemaskini status terkini banjir di kawasan masing-masing. Jika ada keperluan, berpindahlah segera di siang hari. Dan patuhlah arahan daripada pasukan-pasukan penyelamat agar gerak kerja penyelamatan pada waktu malam dapat diminimumkan. Dan akhir sekali, Tuan, apa nasihat Tuan lah kepada penduduk dan juga mereka yang tinggal di kawasan rendah ni, Tuan? Okey, nasihat saya pada semua penduduk yang menghadapi banjir, khususnya di Kota Tinggi, mohon mereka sentiasa mengemaskini status terkini, keadaan-keadaan terkini melalui portal-portal rasmi agar pemantauan secara berkala dapat dilakukan. Jika ada keperluan, pindahlah segera ke PPS yang berhampiran. Selain itu, mohon pada penduduk kurangkan aktiviti bermain di air, terutamanya pada kanak-kanak. Hendaklah sentiasa diawasi supaya kejadian-kejadian yang tidak diingini dapat dicegahlah. Baik, demikian tadi kita telah pun bersama Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia JPPM Johor, Penguasa Bomba Rashidi Muhammad Yunus mengenai pemantauan dan juga aset-aset yang digunakan untuk membantu penduduk khususnya di Kota Tinggi dalam mengharungi situasi banjir pada ketika ini. Dan apa yang pasti juga Kota Tinggi terus menjadi daerah paling terjejas diikuti dengan Johor Bahru dan Keluang. Baik, itu dulu laporan langsung dari saya di Kota Tinggi untuk perkembangan banjir di Johor. Seterusnya saya serahkan kepada penyampai di studio. Silakan. Baik, terima kasih Nur Azizah. Baik, sementara di Pahang pula, jumlah penduduk terjejas banjir setakat 12 hari tadi direkodkan seramai 1,155 orang yang berlindung di 24 buah PPS. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, 24 buah PPS di daerah Pekan, Rompin dan Maran telah dibuka sejak pagi tadi. Di Maran, 485 orang berlindung di 10 PPS. Rompin pula menempatkan seramai 438 orang di 7 PPS. Sementara daerah Pekan, ramai 232 orang ditempatkan di 7 PPS. Sementara itu, daerah Maran merekodkan penduduk paling ramai dipindahkan. Langsung bersama Muhammad Hazwan Azman. Silakan Hazwan. Baik, terima kasih. Saya kini berada di pusat pemindahan tetap di Kampung Luit Maran ini yang menempatkan seramai 161 penduduk terjejas banjir. Daerah Maran antara yang terjejas banjir ikuran hujan lebat secara berterusan sejak semalam, dan bagi membincangkan lagi mengenainya, seketika bersama saya adalah Ketua Polis Daerah Maran iaitu DSP Nozamdi Abdul Rahman. Tuan, mungkin boleh ceritakan sedikit kata status terkini keadaan banjir di Maran dan antara kronologi sejak semalam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.
Baik, daripada pemerhatian yang telah pun kita buat daripada semalam, yang di mana hujan lebat secara berterusan daripada awal pagi sehinggalah pagi ini pun masih lagi hujan sebenarnya. Dan status terkini ini kita melihat kepada keadaan terkawal, di mana tengok cuaca pun terang dan paras air sungai pun turut turun. Cuma kita masih ada lagi satu sungai Luit, iaitu masih lagi di tahap bahaya, dan satu amaran iaitu di Sungai Cedung, dan 6 sungai lagi dalam keadaan waspada dan normal. Dan semua rumah-rumah mangsa yang telah berpindah ke PPT dan juga PPS, rumah mereka masih lagi dinaiki oleh air. Bermakna memang mereka akan berada di tempat pusat ini. Dan daripada statistik yang terkini, jumlah PPS adalah 7 dan 1 PPT, iaitu Pusat Pemindahan Tetap di Maran Duit, dan melibatkan 99 keluarga, dan jumlah sekarang ni adalah 435 mangsa yang masih berada di semua tempat pusat-pusat pemindahan. Okey, Tuan, mungkin boleh kongsikan antara jalan tutup di Maran ketika ini. Okey, alhamdulillah daripada sejumlah 8 sungai sebelum ni, laluan hanya 3 sahaja laluan yang masih lagi ditutup. Yang masih ditutup ni adalah di Jalan Jerantut Maran, di mana kawasan melibatkan 250 meter dengan kedalaman masih lagi 0.97 meter. Dan ini ditutup oleh semua kenderaan. Yang keduanya adalah di Jalan Jerantut Maran, tetapi di kawasan Kampung Jara, di mana kawasan melibatkan 310 meter dan paras air 0.79. Ini juga kawasan yang cukup rendah dan tidak dilalui oleh kenderaan, sama ada kecil ataupun besar. Dan yang ketiganya adalah Jalan Jerantut Maran, yang ini kawasan di hadapan Kuil Maratan Davao, mana kawasan berlibat ini adalah sepanjang 100 meter. 100 meter dengan kedalaman 0.80 pun tidak dilalui oleh semua kenderaan. Okey, Tuan, mungkin ada sedikit nasihat kepada orang ramai ketika banjir ni bagi mengelakkan sebarang aktiviti di air ketika ini. Baik, kepada masyarakat di khususnya di daerah Maran ini, sukacita saya untuk nak memaklumkan bahawa saya ingin mewawarkan dalam sepanjang tempoh monsun timur laut ini, dengan keadaan hujan yang berterusan, orang awam tak digalakkan kita untuk melakukan sebarang aktiviti di air ataupun berkelah, bagi mengelakkan risiko kejadian mati lemas ataupun kepala air yang akan turun dan sebagainya. Jadi kerjasama ni memang amat-amat dialu-alukan dan sebagainya. Sayangilah nyawa anda. Ketika saat ini kita masih lagi buat pemantauan, kita perlukan bahawa orang awam sentiasa mengikut arahan di mana-mana pun supaya berada. Kalau anda kata rumah itu masih lagi tenggelam ataupun dinaiki air dan sebagainya, cepat-cepat maklumkan ataupun berpindahlah ke kawasan PPS yang berhampiran yang telah pun ada. Okey, baik, terima kasih Tuan di atas perkongsian itu tadi. Baik, sekian dulu laporan semasa kejadian banjir di daerah Maran ini. Kembali bersama rakan setugas di Angkasa Sepuri Kota Media. Terima kasih Hazwan. Baik, ujian bertutur bahasa Melayu bagi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 bermula hari ini melibatkan 395,870 calon berdaftar. Peperiksaan dilaksana di 3,340 pusat peperiksaan seluruh negara hingga Khamis ini. Ujian bertutur bahasa Inggeris pula akan bermula pada 17 hingga 23 Januari, ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris 29 Januari dan peperiksaan bertulis 30 Januari hingga 7 Mac. Sementara itu, Kerajaan Negeri Johor bersama Jabatan Pendidikan Negeri akan melaksanakan op payung bagi membantu calon SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM di lokasi terjejas banjir. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Johor, Nurlizah Noh berkata, sebanyak 9 sekolah rendah di negeri itu dijadikan pusat pemindahan sementara PPS, manakala sekolah menengah akan digunakan sebagai pusat peperiksaan awam SPM dan STPM.
Semua kementerian, jabatan dan agensi perlu kemukakan laporan bulanan kemajuan dan sumbangan penjawat awam dalam melaksanakan setiap projek kerajaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, laporan perlu dikemuka kepada Ketua Pengarah dan Ketua Setiausaha KSU Kementerian kepada Ketua Setiausaha Negara KSN sebelum disampaikan kepada beliau. Selalunya bila ketua-ketua jabatan KSU jumpa dalam perbincangan saya dalam mesyuarat jawatankuasa kabinet yang turut dipungsikan oleh Datuk Seri Fadilah, semuanya akan mencadangkan, minta peruntukan, tambah projek yang memang dibolehkan. Tetapi ada kaedah baru kita nak perkenalkan. Ya. Mesti ada laporan bulanan. Apa yang dilakukan, apakah sumbangan saudara untuk dalam usaha melaksanakan projek itu. Dan ini laporan bulanan yang harus dihantar, dikirim oleh KP dan atau KSU kepada KSN dan juga untuk makluman saya supaya ada pendekatan yang agak berbeza. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Dalam ucapannya itu, Perdana Menteri turut menyentuh bahawa sektor pendidikan negara tidak boleh lagi terikat dengan acuan lama dan perlukan anjakan paradigma. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penguasaan bahasa Melayu harus lebih baik, manakala penggunaan bahasa Inggeris perlu diberi keutamaan dan ditingkatkan. Pendidikan tidak boleh dengan acuan yang lama. Penguasaan bahasa harus lebih baik. Tetapi peningkatan penggunaan penguasaan bahasa Inggeris harus diberi keutamaan. Program digital harus dilakukan secara lebih drastik, agresif daripada yang dahulu. Kalau tidak, kita ketinggalan. Begitu juga program-program lain di kementerian-kementerian lain, umpamanya digital. Saya bentuk kementerian khas kerana saya tidak fikir Malaysia boleh bersaing dengan pantas dengan tahap kelajuan yang dicapai oleh beberapa negara lain tanpa fokus dalam bidang digital. Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi menjejaki kenaikan kukuh berterusan di Wall Street dengan didorong pembelian semasa harga murah susulan penjualan baru-baru ini. Indeks FBM KLCI naik 8.18 mata kepada 1,495.79 mata setakat pukul 12.30 tengah hari. Tawin muncul kaunter paling aktif naik setengah sen kepada 4.5 sen. Hong Seng kekal rata pada 3 sen dan Ecovest meningkat 5.5 sen kepada 61 sen. Kaunter saham paling untung menyaksikan MCE Holdings bertambah 32 sen kepada RM1.86. Nestle naik 30 sen kepada RM118.10, manakala KLK meningkat 22 sen kepada RM22.22. Ringgit kembali dalam aliran meningkat untuk dibuka positif pagi tadi. Ia didorong nilai dolar Amerika Syarikat yang tidak berubah selepas terbitan data pengambilan pekerja terkini negara maju itu. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.64 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.49 dan berada pada 3.21 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.90 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.08 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.37. Pelabur asing kekal sebagai pembeli bersih ekuiti domestik untuk minggu keempat berturut-turut. Belian bersih meningkat lebih 3 kali ganda kepada RM524.9 juta pada minggu dagangan pertama 2024 berbanding RM165.3 juta minggu sebelumnya. Menurut MIDF Research, aliran masuk asing bersih direkodkan setiap hari minggu lepas kecuali Selasa yang menyaksikan jualan asing bersih susut kepada RM23.3 juta. Berdasarkan laporan aliran dana mingguan, sektor utiliti mencatat aliran masuk asing bersih tertinggi RM208.9 juta, diikuti perkhidmatan keuangan RM156 juta dan hartanah RM126.9 juta.
Tiga sektor dengan aliran keluar asing bersih tertinggi pula, teknologi, produk dan perkhidmatan pengguna serta telekomunikasi dan media. Pelabur institusi tempatan terus menjadi penjual bersih untuk minggu ketiga berturut-turut sebanyak RM141.6 juta minggu lalu. Pelestarian tradisi tekstil negara melalui perkembangan teknologi menyemai semangat cintakan tradisi itu dan memupuk apresiasi masyarakat kepada khazanah budaya warisan tersebut. Immersive Knowledge and Textile atau IKAT edisi kedua kali ini membuka peluang kepada orang ramai mendalami dunia warisan tekstil Malaysia dengan pengalaman interaktif yang unik. Penerokaan warisan budaya dengan memanfaatkan teknologi menjadi nilai tambah kepada produk tekstil yang dihasilkan sekaligus memupuk minat golongan muda menceburinya. Kita orang buat platform ni nak tie it down dengan teknologi dengan also tradisional. So macam sekarang boleh tengok sebelah saya ni semua, dia adalah kita orang guna elemen-elemen daripada tapestry ini, daripada tekstil ini untuk create something yang memang menakjubkan lah. Bertemakan tekstil, warisan budaya Sabah dan Sarawak itu menampilkan hasil seni tenunan tangan Puak Kumbu, sulaman suku rungus dan ekspresi seni budaya kraf manik dari Borneo. And I think Malaysia is doing an excellent job. This particular performance and exhibit is focusing on Borneo and Sarawak and Sabah. But I think throughout the country, there's some opportunity to really build on that. The IKAT that was presented today was quite outstanding. They've really done a good job. IKAT 2.0 dianjurkan oleh Universiti Lim Kok Wing, Yayasan Hasanah dan Experiential Design Team. Tular di media sosial mendakwa ahli Parlimen Pembangkang dititah menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Sama seperti naratif yang sering dibawa, hantaran yang dibuat penyokong parti pembangkang itu dipercayai cuba memberi gambaran kononnya usaha tebuk atap menukar kerajaan hampir berjaya. Semakan pasukan Biar Betul mendapati hantaran yang dimuat naik adalah palsu. Lebih mengecewakan pembawa berita berkenaan apabila perkara tersebut turut dinafikan pejabat Ketua Pembangkang. Henti sebar maklumat tidak benar, elak cetus kegusaran. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau maklumat tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Peperangan di Gaza berisiko merebak dengan meluas dan mengancam keselamatan di Asia Barat. Amaran itu dikeluarkan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken ketika mengadakan lawatan ke rantau itu. Katanya ketegangan di Asia Barat terus memuncak dan peperangan Israel-Hamas boleh merebak dengan mudah mengakibatkan lebih banyak rakyat menderita. Sehubungan itu, Blinken menegaskan Israel perlu meletakkan kepentingan melindungi orang awam pada tahap tertinggi. Operasi yang dijalankan perlu dipastikan tidak mengancam nyawa orang awam. Pada masa sama, membenarkan bantuan kemanusiaan sampai kepada penduduk yang memerlukan. Selain penduduk Gaza harus dibenarkan kembali ke rumah masing-masing setelah keadaan benar-benar selamat. Mereka tidak boleh dipaksa meninggalkan Gaza. Sementara itu, serangan tentera Zionis di tebing barat meragut sekurang-kurangnya 9 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, 7 penduduk Palestin terbunuh dalam serangan udara di kamp pelarian Jenin. Dalam keadaan berasingan, seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun ditembak mati oleh tentera Israel di pos pemeriksaan. Seorang lagi cedera, manakala seorang lelaki maut ditembak Zionis di Kampung Abwin, Utara Ramallah. Sekurang-kurangnya 330 penduduk Palestin terbunuh dalam serangan Zionis dan penduduk haram Yahudi di tebing barat sejak pertempuran Israel-Hamas tercetus 7 Oktober lalu. Serangan udara Israel ke atas sebuah kereta berhampiran Rafah di selatan Gaza semalam mengorbankan 2 wartawan Palestin, Hamzah Al-Dahduh dan Mustafa Turaya yang bertugas melaporkan kejadian itu. Kedua-dua mereka adalah wartawan bebas.
Al-Dahduh, wartawan sambilan Al Jazeera merupakan anak kepada ketua koresponden stesen TV tersebut, Wael Al-Dahduh. Seorang lagi wartawan bebas, Hazim Rajab, turut cedera dalam serangan itu. Rangkaian media Al Jazeera mengecam pembunuhan kedua-dua dan berkata ia adalah serangan yang disengajakan. Jawatan Kuasa Melindungi Wartawan CPJ, sebuah badan pemerhati antarabangsa, berkata 77 wartawan dan pekerja media terbunuh sehingga Sabtu. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mempertahankan jawatannya buat penggal kelima. Jurucakap Suruhanjaya Pilihan Raya mengesahkan Parti Liga Awami pimpinan Hasina memenangi pilihan raya umum negara itu semalam. Ini selepas parti berkenaan memenangi 3/4 atau kira-kira 220 daripada 300 kerusi parlimen yang dipertandingkan. Ketika ini, proses pengiraan undi masih belum selesai. Keputusan rasmi dijangka diketahui lewat hari ini. Pilihan Raya Umum Bangladesh berlangsung semalam tanpa penyertaan parti berbangkang. Parti Nasionalis Bangladesh BNP yang mendakwa ditindas pentadbiran Hasina melancarkan mogok umum dan enggan menyertai PRU kerana menganggapnya sebagai pilihan raya palsu. Peratusan keluar mengundi juga rendah, kira-kira 40%. Walaupun Hasina berjaya merancakkan pertumbuhan ekonomi negara itu yang pernah dilanda kemiskinan, namun kerajaan diterajuinya dituduh melakukan pencabulan hak asasi manusia yang berleluasa dan kejam terhadap pembangkang. Skuad pelayaran Sarawak dalam momentum terbaik untuk menghadiahkan pingat emas pertama di Bumi Kenyalang pada Tamasya Sukan Malaysia Sarawak Sukma Ogos depan. Hasil program pembangunan sukan pelayaran komprehensif sejak 7 tahun lalu di bawah kendalian Ketua Jurulatih Jamil Ali meletakkan Sarawak kini di antara 5 pasukan teratas kuasa sukan pelayaran tanah air. Beliau tidak menolak kemungkinan anak buahnya bakal buat kejutan dalam beberapa kategori acara bot yang sering didominasi pasukan Terengganu selaku pesaing utama. Saya untuk mencapai pingat emas di Sukan Sukma tahun 2024 bagi pelayaran negeri Sarawak sangat-sangat penting. Jadi saya tahu di mana tahap saya sebagai jurulatih yang mendidik dia selama hampir 7 tahun. Jadi di situlah mencurahkan segala apa yang saya pernah ajar dia lah. Jadi sangat-sangat penting pingat emas untuk negeri Sarawak pelayarannya. Bagi atlet pelayaran anak jati Miri Syahzrul Aiman Rozaiman yang akan membuat penampilan terakhir di pentas Sukma 2024 nanti, tekad untuk kembali menghadiahkan pingat emas buat negeri kelahirannya. Pada Sukma 2018 di Perak, Syahzrul buat kejutan pecah dominasi podium Terengganu menerusi 2 pingat emas acara kategori bot optimis. Itu adalah Sukma terakhir saya dan ianya akan menjadi sejarahlah untuk kontingen Sarawak Sukan Pelayaran. Emas pertama bagi kami lah. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita tengah hari. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka, Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.